dan selamat sejahtera kepada semua pendengar dan penonton yang ada di sini dan juga di rumah. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar dan berbincang tentang topik yang saya akan bentangkan pada hari ini, iaitu berkenaan dengan colorectal cancer ataupun kanser colorectal atau dipanggil kanser usus besar. Jadi ingin saya memperkenalkan diri saya Dr. Ahmad Junaidi daripada Jabatan Pembedahan Hospital Miri. Jadi ini adalah outline ataupun topik yang kita akan bincangkan dalam kanser colorectal ini. Sedikit pengenalan ringkas berkenaan dengan kanser colorectal, dan saya akan tunjukkan kepada anda semua tentang data dan statistik terkini berkenaan kanser colorectal di Malaysia. Dan kita akan bincang siapakah yang berisiko untuk mendapat kanser colorectal ini, dan bagaimana mengenal pasti tanda-tanda dan gejala kanser colorectal, dan juga bagaimana kita membuat pengesanan dan saringan kepada pesakit yang mempunyai simptom-simptom ini, dan juga berbincang secara ringkas tentang pilihan rawatan yang ada dan juga bagaimana kita membuat rawatan susulan untuk pesakit-pesakit kanser colorectal. Sebagai pengenalan ringkas, kanser usus besar atau kanser colorectal ini adalah termasuk di dalam kanser di dalam saluran pemakanan. Seperti yang kita tahu, ia bermula dari saluran makanan esophagus dan berakhir di bahagian tubuh. So jadi di sepanjang saluran penghadapan ini kita boleh mendapat kanser. So dan kanser usus besar adalah salah satu daripadanya. Dan sedikit penerangan tentang anatomi usus besar di dalam badan manusia. Usus besar ini terdiri daripada beberapa bahagian, dan kebanyakannya dia terletak di bahagian tepi abdomen atau bahagian perut kita. Dia bermula dengan bahagian ini dia adalah kesinambungan daripada usus kecil masuk dan bermula di sebelah kanan, bahagian perut kanan sebelah kanan, bermula di bahagian sikam, dan dia akan bergerak menaik ke atas dipanggil ascending colon dan melintasi bahagian abdomen dipanggil transverse colon, dan kemudian menurun sehingga ke bahagian rektum dan juga bahagian dubur. Ini adalah anatomi asas di dalam badan manusia. Jadi sedikit statistik mengikut kajian dan perangkaan daripada Malaysia National Cancer Registry tahun 2012 hingga 2016. Ini adalah statistik yang paling terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada awal tahun ini, di mana di Malaysia kanser colorectal adalah yang kedua tertinggi di Malaysia, yang merangkumi hingga 13.5% daripada keseluruhan jenis kanser yang dilaporkan di Malaysia. Jika kita lihat bilangan kes kanser colorectal yang dilaporkan pada tahun 2012 hingga 2016 adalah lebih daripada 15,000 kes berbanding 5 tahun sebelum itu, iaitu pada 2017-2011 yang hanya lebih kurang 13,600 kes. Jadi kita lihat kebanyakan pesakit maksimum ataupun peak age untuk mendapat colorectal cancer adalah pada umur 65 tahun. Dan jika dilihat berbanding antara lelaki dan perempuan, kanser ini adalah yang paling tinggi dan paling utama yang berlaku di kalangan lelaki, dan yang kedua di kalangan perempuan selepas kanser payudara. Dan jika dilihat pada taburan kes berbanding di kalangan kaum majoriti di Malaysia, kaum Cina lebih cenderung untuk mendapat kanser colorectal, diikuti dengan Melayu dan juga India. Dan kebanyakan kes yang dilaporkan, pesakit sudah datang pada tahap yang agak lewat, iaitu pada tahap ketiga dan keempat. Dan bila kita lihat untuk dari segi kos dan ekonomi, kos untuk rawatan keseluruhan untuk pesakit colorectal cancer ini bergantung kepada keadaan tahap penyakit pada semasa mereka datang ke hospital. Anggaran kos adalah di antara 13,000 sehingga 21,000 ringgit Malaysia, dan average ataupun purata seorang pesakit dibelanjakan untuk rawatan adalah sebanyak lebih 21,000 ringgit. Jadi bila kita lihat ada pertambahan kes daripada tahun ke tahun, yang kita jangkakan ini juga akan memberi impak yang buruk pada ekonomi negara dan juga pesakit dan keluarga itu sendirilah untuk membayar untuk kos rawatan di hospital. Jadi jika seperti yang saya terangkan pada anatomi tadi, kebanyakan kanser colorectal berlaku di bahagian sebelah kiri ataupun left sided colon, di bahagian sebelah kiri, di bahagian descending dan juga sigmoid dan rectum.
dan iaitu lebih daripada 80%, dan hanya bilangan 20% hanya berlaku di sebelah kanan. Dan kebanyakan lebih daripada separuh daripada kes yang dilaporkan di Malaysia, mereka sudah datang di peringkat yang agak lewat, itu stage ketiga dan tahap ketiga dan tahap keempat. Dan hanya sebilangan kecil, kurang daripada 10% datang di peringkat awal, iaitu peringkat yang pertama, yang mana mempunyai kadar kesembuhan dan juga kadar kesembuhan yang tinggi berbanding dengan tahap yang lebih lewat. Jadi siapakah yang berisiko untuk mendapat kanser kolorektal? Kita lihat pada mereka yang berumur lebih 50 tahun sudah dikira mempunyai faktor risiko untuk mendapat kanser kolorektal, dan juga ada setengah keluarga ataupun keturunan, atau kita panggil ada kecenderungan genetik untuk mendapat kanser kolorektal. Jika pesakit dan keluarga itu mempunyai genetik yang kita panggil sebagai FAP atau HNPCC. Ini biasanya jika anda mempunyai genetik jenis ini, anda cenderung untuk mendapat kanser kolorektal lebih awal daripada umur 50 tahun atau 40 tahun. Sebagai contoh, untuk jika anda mempunyai familial adenomatous polyposis atau FAP, risiko untuk mendapat colorectal cancer pada umur 10 tahun adalah sebanyak 10%, pada umur 20 tahun 20%, pada umur 30 tahun adalah 30%, dan pada umur 40 tahun 100%. Jadi risiko untuk mendapat kanser lebih awal tu lebih tinggi. Okey. Selain itu, cara hidup kita, mereka yang merokok mempunyai risiko 16% lebih tinggi berbanding pada mereka yang tidak merokok. Mereka yang mengambil alkohol lebih kurang 30 gram sehari juga cenderung untuk mendapat kanser kolorektal. Dan juga obesiti. Kita tahu Malaysia adalah antara negara yang tertinggi di ASEAN yang mempunyai penduduk yang obes. Jadi inilah faktor-faktor yang menyebabkan risiko meningkat untuk mendapat kanser kolorektal. Selain itu, dari segi pemakanan, jika kita mengambil daging dan lemak daripada haiwan, dipanggil red meat atau daging merah, juga ada beberapa kajian di luar negara yang menunjukkan ada berkait rapat untuk mendapat kanser kolorektal jika mengambil makanan yang diproses dan juga makanan yang kurang fiber. Bagi pesakit-pesakit yang mempunyai penyakit kronik seperti kencing manis atau diabetes mellitus, juga ada risiko untuk lebih tinggi untuk mendapat kanser kolorektal. Dan bagi pesakit kronik yang mempunyai penyakit inflammatory bowel disease, juga mendapat risiko sehingga 18% pada umur 30 tahun. Bagi pesakit yang pernah ada sejarah kanser kolorektal ataupun kanser payudara, juga masih berisiko tinggi untuk mendapat kanser kolorektal lagi. Kita panggil recurrence. Okay. Dan juga bagi mereka yang pernah ada saudara mara, termasuk ibu bapa, adik-beradik, dan juga di kalangan saudara mara di sebelah ayah atau ibu yang mempunyai colorectal cancer, anda juga berisiko untuk mendapat colorectal cancer. Jadi kebanyakan kes yang dilaporkan, tanda-tanda dan gejala yang diberitahu semasa pesakit datang ke hospital atau cuba mendapatkan rawatan kali pertama adalah terdapat pertukaran di dalam tabiat membuang air besar. Kadang-kadang patient komplain dia berak mula-mula sembelit, berak keras, dan diselangi dengan tiba-tiba okey boleh berak cair, dan benda tu dia berulang-ulang, berak sembelit dan berak cair selama beberapa bulan. Ada juga yang datang membuat komplain dengan ada darah di dalam najis. Ada juga yang sakit perut, di bahagian perut, sama ada di bahagian kiri atau kanan, dan mengadu ada penurunan berat badan yang berlebihan dan tanpa dirancang. Lainlah kalau macam orang diet, mungkin tak kira lah kot. So mereka kadang-kadang boleh datang dengan satu simptom atau kombinasi simptom-simptom inilah. Dan untuk makluman, untuk kanser jika berlaku di sebelah kanan, kebiasaannya tidak akan ada simptom-simptom yang biasa seperti ini, kecuali mempunyai simptom-simptom anemia atau kurang darah. Sebabkan kanser di sebelah kanser usus di bahagian sebelah kanan jarang mendapat simptom-simptom lain seperti yang dinyatakan.
Dan jika simptom-simptom ini dibiarkan lama dan kanser itu berkembang dan menjadi besar, ia boleh menyebabkan usus tersumbat, dan kadang-kadang pesakit datang dalam keadaan usus tersumbat dengan komplain muntah, perut kembung, tak boleh berak dan juga tak boleh kentut. Antara komplain-komplain yang lain adalah termasuk terdapat ketulan di bahagian perut. Itu tanda-tandanya. Biasa kalau dah boleh rasa ketulan di bahagian perut, biasanya dah stage ataupun tahap dah agak lambat. Sebab kalau di peringkat awal biasanya kanser itu tak berapa besar dan kita susah nak rasa di bahagian perut. Dan ada juga akan mengadu tak puas bila buang air besar, ataupun bila dia pergi tandas rasa nak membuang air besar tapi tak ada apa yang keluar. Jadi sebab salah satu cara dan juga langkah-langkah Kementerian Kesihatan Malaysia untuk meningkatkan pengesanan kanser kolorektal ini adalah melalui ujian saringan dan juga ujian-ujian berkaitan apabila pesakit mempunyai faktor risiko dan juga simptom-simptom yang saya nyatakan sebentar tadi. Pertama, biasa kita akan ambil darah untuk cek kandungan darah merah di dalam badan, dan juga kita ambil darah untuk ujian CAA, Carcino Embryonic Antigen, iaitu tumor marker khas untuk kanser kolorektal. Dan biasa kita akan sarankan pesakit untuk menjalani prosedur yang dipanggil kolonoskopi yang akan saya terangkan sebentar tadi, dan kemudian diikuti dengan pengimajan diagnostik menggunakan CT scan, dan bergantung kepada kes mungkin memerlukan MRI scan. Di peringkat saringan ini biasanya dilakukan di klinik-klinik kesihatan kerajaan, dan jika anda mempunyai simptom dan juga faktor risiko, kita akan membuat ujian-ujian yang ringkas seperti fecal occult blood test, itu menguji sampel najis anda untuk melihat jika ada darah atau tidak. Ini adalah ilustrasi bagaimana kita membuat kolonoskopi, di mana flexible scope akan dimasukkan melalui tubuh dan akan di hujungnya ada kamera, dan kita akan masukkan sehingga sampai ke bahagian usus besar sebelah kanan di bahagian sikap. Jadi kita akan dapat lihat skop ini akan disambung ke monitor TV, dan kita akan dapat lihat bahagian dalam dinding usus besar untuk lihat jika ada ketumbuhan ataupun lesion-lesion yang suspicious. Jadi siapakah yang perlu disaring? Seperti yang saya nyatakan, siapa yang mempunyai faktor risiko, yang berumur lebih 50 tahun, yang mempunyai tanda-tanda dan gejala, yang mempunyai sejarah keluarga, dan juga mempunyai kecenderungan genetik untuk mendapat kolorektal kanser, perlu di-counselling dan disarankan untuk menjalani ujian prosedur kolonoskopi. Jadi prosedur yang biasa boleh dilakukan sebagai pesakit luar, bermaksud tidak perlu masuk ke dalam ward, ataupun boleh juga masuk ke dalam ward. Dan mana pada hari prosedur kita akan lakukan, mana pesakit akan duduk mengiring, dan kita akan masukkan skop melalui tubuh dan lakukan saringan pemeriksaan di dalam dinding usus besar. Dan ini adalah salah contoh-contoh view atau benda yang kita boleh nampak lah bila kita masukkan skop. Biasanya kita akan di bahagian sebelah kanan skrin, ini adalah antara view yang normal kita panggil. Yang kita boleh nampak dinding usus tu adalah nampak licin, dan juga boleh nampak corak saluran darah, okay? Dan juga berdapat berbentuk seperti gegulung. Ini adalah yang normal lah, finding yang normal. Dan kadang-kadang jika pesakit ada simptom-simptom yang jika dia ada simptom tapi mempunyai faktor risiko, bila kita buat prosedur kolonoskopi ni, kita jumpa akan ada satu kita panggil polip atau ketulan-ketulan kecil di dalam sepanjang dinding usus. Kita panggil polip, dan biasanya kita akan ambil biopsi atau sampel untuk kita tengok jenis tisu sama ada kanser yang berbahaya atau tidak. Dan jika kita tengok ini untuk pasien yang dah ada simptom seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, dia bila kita masukkan kolonoskopi, kita nampak ni ada ketumbuhan, ini tak normal, kita nampak bonjol-bonjol, perbandingan ini yang normal. Dan kadang-kadang bila kita sentuh atau ambil sampel, dia akan berdarah, dia punya tisu tu agak fragile dan tak normal seperti biasa. Dan bila pesakit datang di peringkat yang agak lewat, kita boleh nampak ketumbuhan tu dia dah hampir menyumbat keseluruhan lumen di dalam usus besar, tinggal ada satu lumen yang kecil je
untuk najis ataupun gas itu keluar. Juga salah satu contoh kolonoskopi yang baru kita buat pagi tadi di hospital. Sakit datang dengan simptom ada perubahan tabiat dan membuang air besar dan juga nampak darah di dalam najis. Dan bila kita scope, nampak ada banyak ketumbuhan dah hampir obstruct the whole lumen, dan very small lumen yang untuk kita even scope pun tak boleh lepas. Okay, so biasa kalau kes-kes macam ni kita perlu ambil sampel buat ujian CT scan dan juga tengok keadaan sakit. Jika ada tanda-tanda usus tersumbat, perlukan pembedahan secara kecemasan. Untuk rawatan kanser kolorektal bergantung kepada tahap dan juga berapa jauh kanser itu sudah merebak. Di peringkat awal dia hanya meliputi bahagian dalam dinding usus, dan jika dibiarkan lama dia boleh membesar jika melibatkan keseluruhan ketebalan dinding usus, dan jika datang di peringkat lewat dia sudah menembusi dinding usus dan juga memberi kesan kepada organ-organ sekeliling. Dan juga jika di tahap keempat dia sudah merebak ke hati dan paru-paru ataupun tulang. Jadi secara rawatan untuk kanser kolorektal kita bahagi kepada tiga. Pertama adalah pembedahan, kedua kemoterapi dan juga radioterapi. Untuk pembedahan seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, banyak bergantung kepada tahap penyakit tersebut. Dan biasanya operation atau pembedahan yang kita buat adalah melibatkan kita akan buang segmen usus besar yang ada kanser, dan kita akan melihat kepada keadaan usus semasa pembedahan. Kita akan sambung balik supaya pergerakan dan pergerakan najis tu berjalan seperti normal, seperti sebelum operation. Dan jika keadaan untuk sambung tu ada tidak sesuai, berkemungkinan kita akan doktor bedah akan mengeluarkan usus tu di bahagian dinding perut yang kita panggil stoma. Jadi sementara kita untuk menunggu keadaan sesuai dan pesakit stabil untuk kita buat penyambungan di masa akan datang. Jadi pesakit akan berak atau najis tu akan keluar melalui stoma tu dan dikumpul melalui pad, dipanggil stoma pad. Okay. Dan dengan perkembangan teknologi perubatan sekarang, pembedahan ini sejak dahulu dilakukan secara luka bedah yang besar. Sekarang kita boleh guna kaedah laparoskopik. Itu penggunaan alat-alat yang kecil dan juga bukaan luka yang sangat kecil untuk kita buang bahagian usus besar yang ada kanser. Dan juga bergantung kepada jenis pembedahan sama ada emergency, terutama pasien jika usus tersumbat, jenis operation tu adalah berbeza dengan pesakit yang kita rancang secara elektif. Pilihan yang lain untuk rawatan adalah kemoterapi, iaitu pemberian ubat melalui salur darah. Boleh diberi sebelum pembedahan atau selepas pembedahan. Jika diberi sebelum pembedahan, kita cuba untuk mengecilkan saiz kanser tersebut supaya lebih mudah untuk dibuang. Dan jika ia diberi selepas pembedahan, biasanya adalah untuk membunuh sel-sel kanser yang masih ada, yang tidak nampak di dalam badan pesakit. Dan juga biasanya kita akan bekerjasama rapat dengan doktor di bahagian onkologi untuk rawatan kemoterapi ni, dan juga di Jabatan Perubatan Nuklear untuk rawatan radioterapi, di mana akan ada sinaran radiologi untuk kita dekat bahagian yang ada kanser, untuk kita bunuh semua sel-sel kanser yang masih tertinggal secara mikroskopik. Dan ada lagi satu modaliti rawatan adalah immunoterapi. Yang ini agak baru dan tidak ada di semua hospital-hospital di Malaysia, hanya setengah tempat saja yang ada. Untuk rawatan susulan pula, biasa selepas operation atau semasa pasien di dalam kemoterapi, kita akan membuat rawatan susulan secara berkala. Selama kita akan berjumpa dengan pesakit selama 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. So di peringkat awal biasanya kita akan berjumpa sebanyak 3 bulan sekali untuk bertanya khabar, tengok keadaan pesakit bagaimana, kita tengok luka dan juga bagaimana pasien, keadaan pesakit selepas operation. Dan juga semasa follow up atau rawatan susulan ini, kita akan ambil darah untuk kita cek tumor marker sama ada dia sudah turun atau tiba-tiba meningkat. Mungkin akan menunjukkan tanda kanser itu dah datang semula.
ataupun dan juga kita akan rancang bilakah kita akan buat CT scan dan juga prosedur kolonoskopi setahun sekali untuk kita lihat jika ada tempat sambungan atau di bahagian lain usus besar yang ada keluar kanser yang baru lah. Jadi dan biasanya kita akan membuat rawatan secara berkala sehingga pesakit sehingga selepas 5 tahun selepas pesakit membuat pembedahan. Imunoterapi adalah salah satu modaliti rawatan di mana kita menggunakan sistem imun dalam badan pesakit atau dalam badan manusia untuk melawan kanser kolorektal. Ialah penggunaan ubat atau ejen yang apabila diberikan dia akan target spesifik pada kanser sel itu sendiri. Jadi modaliti ini adalah perkara yang agak baru dan tak ada di semua tempat, hanya ada di beberapa tempat saja. Okay. Untuk colorectal cancer dalam 65 hingga 75% kita panggil sporadik, maknanya dia boleh berlaku pada sesiapa saja. Hanya dalam 25% maksimum disebabkan genetik dan juga penyakit keturunan. Jadi jika even kalau disebab kita ada genetik dan penyakit keturunan pun, ia mesti mesti disertakan dengan faktor-faktor lain, risiko yang lain seperti cara hidup, lifestyle, diet semua untuk pesakit tersebut untuk dapat kanser kolorektal. Jadi jika dalam keluarga tiada kanser kolorektal, ibu bapa, adik-beradik, saudara mara, masih juga berisiko sebab 75% daripada kanser kolorektal yang dilaporkan kita panggil sporadik, boleh berlaku pada sesiapa saja. Tak semestinya ada genetik ataupun faktor keturunan. Saya rasa setakat itu saja konsen saya tentang kanser kolorektal. Jika ada pertanyaan boleh ajukan pada saya.